nikahnya Fazira binti Nazir Azrai dengan mas kahwin RM300 tunai. I was trying to figure out who I am as a 30-year-old with all this stuff going on. I'm not the same person that I was when I wrote my debut album Plus. I would say a lot of things happen dan yes, I mess things up. Tapi nak kata curang ke apa tu, push that aside. Sebelum I buat bisnes, I pakai baju seksi sikit. Diorang kata publicity murahan. Semua murah lah pada diorang. You tak cukup material. You ada single. Lepas tu, orang nak panggil nyanyi konsert kat IB. Kau nak nyanyi satu lagu, lepas tu, nyanyi lagu orang. Apa? Assalamualaikum. Hai, apa khabar anda semua? Lihat, she futuristic hari ni. Sehat ke? Dah follow belum Instagram kupu-kupu? Bukan. Instagram Melody. Melody TV3 ataupun di Twitter Melody TV3 Official. Kalau korang ada sebarang berita-berita terkini atau cerita artis-artis sensasi, tak apa. Boleh DM saya. Tapi bukan kupu-kupu. Kena DM Melody untuk bagi tahulah gosip-gosip kan. Lepas tu jangan lupa, kalau nak komen boleh letak hashtag Melody TV3. Okay guys. Let's move on to our first story. Tapi sebelum kita nak cerita pasal story pasal si dia tu, nak cakap lah ni, sempena hari ini adalah episod pertama untuk LGK 9 malam ini. LGK tu Langkawi kan? LCK. Maafkan saya. Mesti ada orang carut saya nanti kan? Okey, ni LCK. Tu, Mami. Kemain Mami sekarang kan, penampilan dia cantik sangat. Dah berhijab. Alhamdulillah. I'm so happy for you, Mami. You are so beautiful. Itu cerita Mami. Yang ni pula cerita pelakon Junior Abil, Rin Rahim. Tadi dah nampak tu video dia kata, tak habis-habis orang kecam. I pakai baju ni pun orang kecam. Itu pun tak kena, ini tak kena. Lepas tu, Syida nak kahwin. Hey, betul ke awak nak kahwin? You still young. Tapi kan, tak boleh nak cakap apa-apa. Kita tanya empunya badan. Okay, go! Yeah! Sejak September lalu, nama penyanyi dangdut Mas Hidayu mula menjadi perhatian apabila dia tampil berbeza dengan mengenakan hijab. Alhamdulillah, syukur. Kita nak tanya jugalah Mami Mas Hidayu. Kita tengok penampilan Mami sekarang ni dah baru. Kita tengok Mami mula berhijab. Mami tak ada bertukar apa-apa pun tentang diri Mami. Mami menjadi Mas Hidayu yang sama. Cuma mungkin perubahan tu pada penampilan Mami tu je, pada pemakaian Mami tu je. Tak ada apa yang Mami nak share sebab Mami tidak pernah plan dan Mami tak tahu. Dia hanya ada di atas kepala Mami itu je. Mami buat sesuatu yang dituntut. Cuma Mami sebagai Mas Hidayu, Mami masih Mas Hidayu, cuma penampilan saja. Sebab kita tengok penampilan baru, kita kenal Mami seorang yang garang, yang agak lantang. Akan ada perubahan daripada situ ataupun masih mengekalkan Mas Hidayu yang sama? Mami masih Mami yang sama. Itu adalah sikap Mami. Mami dengan anak Mami, Mami dengan anak-anak saudara ke apa. Mami ni dikenali dalam keluarga ni memang tegas dan garang dan manja juga. Tak ada kena-mengena dengan penampilan Mami. Penampilan Mami itu adalah luaran, dalaman Mami ataupun diri Mami. Karakter Mami adalah saya Mas Hidayu seperti biasa saja. Mami, kita tahu kalau kat Indonesia tu penyanyi dangdut kalau dia berhijab benda biasa. Tapi macam Mami masih akan meneruskan kerjaya Mami sebagai penyanyi dangdut ataupun Mami akan lebih memilih lagu-lagu yang lebih ketuhanan sikit ke macam mana? Tidak, Mami mengambil apa saja lagu yang diberikan, tak ada masalah. Kalau lagu dangdut pun tak ada masalah sebenarnya. Tapi kita kena faham sedar diri, sedar ruang. Apa agaknya cabaran bila dah berhijab nak menyanyikan lagu dangdut? Apa yang Mami rasa mungkin Jangan cerita pasal cabaran, tak ada apa tentang diri Mami, hanya penampilan Mami yang berubah. Cuma dalam waktu yang kita kena sesuaikan dengan apa yang kita pakai, dengan apa yang kita sampaikan, itu sahaja. Jangan melebih-lebih dan jangan apa yang kita sampaikan tu mengikut lagu tu. Mungkin tak macam dululah, mengikut apa yang Mami pakai ni, kena sedar diri, sedar ruang. Kenapa? Sebab kita tahu kalau lagu dangdut tu biasalah nak kena bergilik sikit ke. Tak semestinya. Kalau tengok yang daripada Indonesia pun sebenarnya lagu dangdut tu tidak semestinya bergelik. Mami saja yang buat macam tu dari dulu. Sebenarnya tak semestinya gelik. Jadi Mami kalau dah
bertudung ni akan bergelik ke atau akan kurang ke macam mana? Lagu dangdut tidak semestinya bergelik. So tak bergelik lah kot. Kita nak tanya sikit lah sebab Mami berada di sini sebagai memenuhi komitmen sebagai juri untuk lagu Cinta Kita. Apa yang Mami boleh kongsikan? Sebabnya dalam LCK ni adalah secara telus. Jadi apa yang Mami buat adalah dalam program ini Mami mengharapkan semua, bukan Mami seorang saja, jadilah diri sendiri supaya program tu lebih nampak ikhlas. Baru seminggu tau, adik putus tunang. Habis heboh satu kampung cerita pasal adik. Sudah agak lama sebenarnya kita tidak mendengar cerita tentang pelakon cantik Rin Rahim. Apa agaknya yang Rin sedang lakukan sekarang ini? Dikabarkan Rin sudah melebarkan sayapnya ke bidang perniagaan. Wah, syukur Alhamdulillah. Namun, bukan itu sahaja. Ada sebab kenapa Melody dapatkan Rin Rahim. Jeng. Haha, jom kita layan. Assalamualaikum, Rin Rahim. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Kita terus straight to the point. Baru-baru ni Rin ada memuat naik satu gambar. Gambar tu ada caption Counting Day berserta dengan emoji cincin. Bukan satu, tapi dua. Mungkin Rin boleh ceritakan apa yang Rin cuba sampaikan. Adakah itu satu bayangan? Tauhid nak mendirikan rumah tangga ke? Menamatkan zaman bujang ke? Itu dia. Pertama sekali, bawa sabar yang antusias nongeng. Ramai rupanya suka I. Dekat situ baru I nampak ramai yang mendoakan. Seronok. Actually memang ada dua cincin sebenarnya. Bukanlah untuk Rin. Cincin tu Rin akan bagi kepada orang yang bertuah di hari jadi Rin nanti sebenarnya. Bukan kahwin, wah. Wah, berani betul you nak orang kata propa soal-soal jodoh, soal kahwin ni. Tak takut ke kecewakan peminat? Tak propa. Sebenarnya benda tu dah tersebar-sebar dah. Cuma mereka-mereka ni yang tiba-tiba nampak cincin tak scroll bawah, tiba-tiba unfollow kita, wah. Tapi bila kita tengok ramai sebenarnya yang nanti siapalah yang bertuah dapat I. Tapi tidak. Bila I masuk gambar tu, bukannya I dah plan. First plan I terus masuk gambar cincin tu. Tidak. Dah nak dekat 2-3 minggu. Lepas tu baru I macam, cantik pula lighting. Tolong pegang. Tapi kalau perasan, gambar cincin yang pertama yang macam ada orang bagi tu, is my PA actually. So betul lah counting days. I tak tipu. Apa komen ni bila bukan sahaja peminat siap unfollow, malah artis juga ada yang tengok komen-komen bawah tu, artis pun mula cakap tahniah. Sekaligus dengan post macam tu kan, orang dah tak percaya you nanti tiba-tiba you nak kahwin satu hari nanti, kata ini semua untuk dia punya perniagaan dah ni. Rin punya komen. Dek, kalau I nak kahwin, Dek, I akan buat macam Siti Kirana tu, tiba-tiba kahwin. Sebelum I buat bisnes, I pakai baju seksi sikit. Diorang kata publicity murahan. Semua murah lah pada diorang. Pada Rin, kalau mereka-mereka yang anggap benda tu murah, IQ dia murah sebenarnya. Sekiranya mereka bijak dan business minded ataupun mereka sangat profesional, diorang akan tengok positive side. I sebenarnya tak pernah kisah pun mentality murahan begitu. I don't mind. As long I tahu I am on my track and I don't care. Biasalah kita tanya juga update. Sebelum ni Rin ada terpalit dengan satu isu panas. Tahu tak apa? Mana banyak sangat panas? Banyak sangat panas. Tak tahu mana satu. Rin ditawarkan untuk menjadi perempuan simpanan kepada individu VIP. Bagaimana dengan sekarang? Setelah 8 bulan, adakah Rin menjadi kegilaan jejaka-jejaka golongan VIP? Mungkin disebabkan yang kita tahu kan, image Rin yang agak seksi mungkin. Apa yang Rin boleh komen? Tawaran itu sebenarnya Rin nampak benda tu salah dekat Rin juga. I sangat jaga I punya Instagram. I tak masuk the side of me yang memang diri saya sendiri. Saya betul-betul masukkan Rin Rahim yang selebriti, yang pelakon kerja saya, and then saya pergi event bersiap. Yang orang nampak wow macam high class. Salah saya sebenarnya bila saya portraykan benda tu. Jadi ketika itulah ramai yang cuba untuk tembus untuk dapatkan I dengan cara begitu. I dah tak tahu nak post apa. I ada personal account. Memang pasal family, pasal I yang semua kat Instagram tu. Dan bila orang-orang nampak I sebenarnya I ni yang macam mana, so I dah tak dapat dah benda-benda macam tu. Segelintir VIP yang memang bila dia nak attack someone tu, dia tak scroll sampai bawah tu, silap lah tu. Tak check background I. Tapi yang pasti I menjadi kegilaan mak-mak mereka sekarang. Kena tipu ke sis? Kita semua kena tipu dengan Rin Rahim. Biasa lagi dia. Tapi itulah, I suka Rin Rahim punya personality. Dia sangat daring and she's beautiful and also she's talented. Itu Abi boleh katakan dia adalah salah seorang pelapis yang hebat untuk menggantikan zaman-zaman kita-kita ni semua yang dah berumur ni. Wah, tak lama lagi kita dah tua. Wah, duduk wheelchair. Ni nak bagi tahu. Debaran, kepanasan, kehangatan, anugerah, bintang, popular, berita harian 34. Tak lama lagi ni, pada bulan November. Esok dah November, kita dah dapat rasa dah ni. Kan, yang paling... Oh my God, guys!
Guys, ini adalah antara top 5 ABPBBBBH 34. Nampak ada DJ sekali. Okey, kalau nak tahu apa dia buat kat sini, kita akan kembali selepas ini. Man ni yang saya tahu dia suka yang man tu man. Tak perlulah kita nak jadi penyanyi yang nampak lembut. Laki jadilah laki. Okey, kita kembali lagi dalam Melody bersama saya Nabila Huda. Minggu ni istimewa sebab saya bersama dengan rakan-rakan seperjuangan saya yang kawan lama saya seorang Siti Nurdiana dan juga Ben Amir, Hero Malaya yang hebat. Thank you. Hero Malaya, you tahu one and only Hero Malaya yang rambut panjang sekarang ni, rambut-rambut ikan mayang. Kan, kepuk-kepuk orang kata. Yes. Apa khabar guys? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sebab datang sini jumpa Abi. Kita nak borak-borak sikit. Boleh. Okey Nana, ni kita nak cerita pasal ABPBH 34 ni. Semua orang tahu Nana dengan Ben. Last year Ben menang. Nana pun menang juga kan? Menang juga. So tahun ni tercalon lagi untuk 2 kategori, iaitu kategori penyanyi popular, penyanyi wanita popular, dengan artis versatile popular. Versatile. Semua memang pencalonan yang cukup hebat nah. Bagi tahu macam mana perasaan Nana ni. Perasaan Nana. Okey, sebenarnya perasaan Nana rasa sangat bersyukur dan bertuahlah sebab dalam keadaan kita sekarang tengah pandemik kan. Sokongan peminat tu masih tidak berbelah bagi kepada Nana. Alhamdulillah. Nana rasa bersyukur dan terima kasih kepada fan. Yes, your fan club ni yang paling kuat sekali. So masa Nana dapat tahu tercalon lagi, apa perasaan Nana masa tu? Maksudnya apa Nana punya strategi yang Nana tu fikir dalam kepala otak Nana? Okey. Strategi Nana sebenarnya Nana serahkan kepada Presiden fan club Nana. Nana serahkan kepada dia. Ada. Nana serahkan kepada dia. Kau nak buat apa buatlah dik. Akak follow je. Gitu. Kita bagi kepercayaan pada dia lah. Okey, macam Ben. Ben tercalon 2 pelakon lelaki drama TV popular dan juga gandingan popular dengan Amira Rosli. Tell me about it, boy. Masa first time dapat tahu tu kan. First time dapat tahu calon tu sama juga macam Nana lah. Macam wow, macam walaupun dalam keadaan PKP ni tak jarang keluar TV, still lagi orang vote kan. So macam kiranya popular lagi lah kita dua ni kan. Siapa kata tak boleh popular lah korang berdua. Kan. And of course lah, bersyukur jugalah dalam keadaan macam ni pun ada fans still support kan. Alhamdulillah lah. Okey, good lah. I sebenarnya kan rasa teruja bila kita cerita pasal fan club korang. Sebab I tengok Nana punya fan club memang jenis yang semangat sentiasa support. Macam Ben pun sama juga. So, Abi curious juga. I think semua orang curious juga. Bila kita cakap pasal artis ada fan club ni, macam mana korang communicate? Macam mana korang nak masukkan kasih sayang tu? Kasih sayang bersama untuk dia kenali korang lebih dekat. Okay. Macam kita orang ada group, kita buat group lah. Kita buat macam group WhatsApp, group Telegram kan. So every week, every month kita akan still tanya khabar apa semua. So kalau tak ada apa-apa, let's say macam dulu before PKP kita ada buat macam monthly punya meet up lah. Kadang-kadang kita buat macam makan-makan, kita just lepak buat aktiviti. Tapi sekarang ni bila dah time PKP ni kita just go through handphone je lah, Zoom call, message. Sekarang semua dah boleh keluar balik. So korang dah nak start balik kan? Start balik. Apa semua. Betul. Yang penting Abil, kita dengan fan kita macam kita jadi diri kita sendiri. Macam mereka terima baik dan buruk kita lah. Alright. Ni cerita pasal korang ni. Nak cerita juga ni pasal seorang penyanyi. Dia kata penyanyi ni dah penyanyi lama, senior, dah tak relevan dah. Datuk Hatan, betul ke? Kita jangan cakap banyak, kita go! Musafir lalu nandahaga di jalan panas membara. Begitulah hakikatnya. Kita nak tanya sikit. Kenal tak penyanyi Datuk Atan? Kenal kot. Kenal. Okay, kalau kenal, cuba nyanyikan satu lagu Datuk Atan. Terasakah langkahku makin maju. Kali ini betul. Lebih 30 tahun mewarnai industri dengan lagu-lagu malar segar, siapa yang tidak kenal dengan penyanyi legenda Datuk Hatan? Baru-baru ini ada pihak yang mendakwa dia sudah tidak relevan. Ish. Siapa yang cakap tak relevan tu?
Relevan tak relevan tu bukan kita tau. Itu peminat. Kita ni hanya terus berjuang saja. Saya rasa selagi saya diperlukan, kalau saya tak relevan, tak adalah orang panggil saya lagi. Tapi kenapa orang nak anjurkan konsert semua? Itu kita rasa kita relevan. Tapi bukan hak kita untuk mengatakan kita relevan tak relevan. Sebagai artis, kita terus berjuang. Nyanyi itu memang kita punya career. Macam Datuk kata, relevan tak relevan peminat. Personally, Datuk rasa untuk peminat dari golongan muda, ada tak yang meminati Datuk? Awak tak tengok ke gadis Jelobu punya video klip? Berapa jutawan tengok? Sebenarnya penyanyi sampai bila-bila pun dia relevan. Peminat setia kita ramai. Kalau karaoke boleh buka, siapa royalties yang banyak dapat lagu-lagu lama tau. Tapi kita malas nak cakap. Untuk kekal relevan, kita sebenarnya kena jadi diri kita. Kita kena keluarkan produk yang bagus dan kita jangan takut untuk crossover market. Kolaborasi, itu nama dia crossover. Kita tumpang dia, dia tumpang kita. So win-win situation. Even dekat Hollywood pun dia buat macam tu. Jadi benda tu kena ada keberanian. Dan lepas tu kita tak boleh shock sendiri. Tak boleh juga kita buat akunya konsep lagu kena gini je. Tak boleh. Apa pun rezeki ni Tuhan bagi. Itu saja. Sekarang ni industri kita dah nak collapse ni. Kita jangan ceritalah industri tengah fly high ke apa. Kalau tidak ada magic yang berlaku, mungkin endemic yang orang kena biasa hidup dengan new norms. Kalau macam dekat British ke apa ke, dia orang dah pergi, dia orang tak peduli dah. Jadi kalau orang boleh adapt benda tu, mungkin benda boleh start bergerak. Tapi kalau masih lagi dia takut-takut, kalau nak jual tiket, rugi tu okey. Bercakap mengenai industri muzik kan, antara performer, entertainer dan juga penyanyi. Bagaimana Datuk melabel diri Datuk? Saya rasa saya ni seorang pejuang. Saya entertainer ke tidak ke orang terhibur tu, kita dah 35 tahun tahanah. Kita masih lagi, alhamdulillah, rezeki tu masih ada. Sekarang pun tengah record new single. Saya kalau boleh nak buat full album, tak nak single-single. Tapi Datuk berani ke nak keluarkan album? Sebab sekarang ni zaman digital streaming di mana orang boleh stream lagu daripada YouTube. Nak keluarkan album pun satu investment juga. Kenapa takut? Nak takut apa? Kita tak perlu takut sebenarnya pasal ada strategi-strategi yang tertentu yang kita boleh buat untuk itu. Macam kita, orang-orang lama ni, kita ada fan base yang kuat. Kita tak perlu jual banyak. 500 apa salahnya? Benda-benda ni kita boleh buat sebenarnya. Janji ada keberanian dan keikhlasan. Kalau macam budak-budak baru nak buat single, kau buat lah. Kau buat lepas tu, sampai bila pun you tak akan handle your own concert. You tak cukup material. You ada single, lepas tu orang nak panggil kau nyanyi konsert kat IB. Kau nak nyanyi satu lagu, lepas tu nyanyi lagu orang. Apa? Mungkin Datuk boleh komen jugalah. Sebelum ni Abang Faizal Hussein ada memberikan pernyataan mengenai pelakon. Dia kata kurang jantan lah. Dalam industri muzik pula mungkin Datuk Atan boleh komen kurang maskulin ke. Macam sama-sama Datuk kita boleh tengok Datuk Nash, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Atan sendiri kita nampak maskulin tu. Kalau macam penyanyi hari ni apa yang Datuk boleh komenkan? Hari ni mungkin ni fashion lah. Dia tu dah nampak macam gitu. Macam seksual lah macam tu. Nampak dia macam tak maskulin. Tapi mereka mungkin terikut dengan fashion sekarang ni. Lelaki ni yang saya tahu, kalau man nak kena relevan, dia kena really manly lah. Kalau fan ni yang saya tahu, dia suka yang man tu man. Tak perlulah kita nak jadi nyanyi yang nampak lembut. Laki jadi lelaki. Tu dia. Kehatan dah berbunyi. Tak baik tau cakap orang-orang lama ni tak relevan tu. Bapa I macam mana? Kau nak cakap dia dah tua? Okey, kita masih lagi bersama dengan Nana dan Ben. Okey guys, tadi kan kita dah cakap cerita-cerita pasal fan club. Mungkin dekat rumah tu mesti fan club semua macam, alamak, so sweet Ben dengan Nana. So, mesti diorang tak tahu benda ni. Kita nak main game tau. 5 seconds rules. Korang nak kena jawab, okey? Tapi first, I akan start dengan Nana dulu. Okey. Okey, Nana dah ready? Tak spontan tau. Tak spontan sangat. Boleh. Ni senang je, senang je. Okey, kita mulakan dari sekarang. Okey, sebutkan 3 barang yang ada dalam beg Nana. Handphone, wallet, bedak. Apa? Bedak. Touch lah. penting, sis. Yes, of course. Touch up. Betul. Okey, Ben. Apa 3 barang yang wajib dalam kereta? Handphone, perfume dengan lighter. Amboi, perfume. Patutlah pergi syuting bau daripada jauh. Dah 1 tan dia punya perfume. Okey, alright. So kita akan terus dengan next question lah pasal BPPH ni. Nak tanya apa strategi korang untuk kali ni? Mungkin last year korang ada your own strategi. Untuk tahun ni mungkin ada kelainan sikit ke? Lagi-lagi sekarang tengah MCO, kita pun tak tahu macam mana rupa BPPH this year. Adakah dia sama macam last year atau mungkin this year ada peminat bawa banner apa semua tu kan? Okey, strategi kami pula dah. Kami pula. Strategi Nana dengan fan club Nana. Nana kali diorang repost apa-apa pasal Nana punya undian, so Nana akan repost. Setiap kali diorang buat, Nana akan repost. Macam kita appreciate apa yang diorang buat untuk kita. Buat poster, kita repost dekat IG story. So itu macam bagi semangat diorang untuk lagi semangat, lagi undi. Bagus. Sebenarnya strategi kita sama lah. Sama. Boleh pulang jawab ke tu. Yang boleh repost. Lepas tu bagi video sikit. Insta story yang titik. Kita terus skip je sebab itu semua repost.
Betul lah tu. Kan? Okey. Apa ucapan untuk peminat-peminat dekat luar sana tu untuk menyokong korang untuk Anugerah Bintang Buah Pilihan ni? Okey, untuk semua peminat Nana, Siti Nurhaliza FC dan semualah yang undi Nana, thank you so much di atas jasa kalian. Nana tak sangka yang korang mengundi Nana sampai ke top 5. Alhamdulillah, dan kita terus berukhuwah bersama-sama. Menang atau kalah itu adalah rezeki. Yang penting Nana sangat appreciate usaha kalian yang membawa Nana ke top 5. Patut dia. Belum lagi ni macam ucapan kat atas. Ni macam dekat atas stage ni. Okey, Ben pula. Okey, Ben nak cakap terima kasihlah daripada dulu sampai sekarang korang still vote Ben, still support daripada dulu. Sampaikan last year boleh menang and hopefully this year kita boleh menang lagi lah. Okey, boleh? Amin. Alright. Okey, thank you so much Ben, Nana, sebab bersama dengan Abil. Abil doakan all the best to both of you, okey? Mana tahu ada rezeki dapat anugerah bintang paling popular. Allahu Akbar. Amin. Okey, alright, jom. Kita akan move ke story yang seterusnya. Melody nak bawa korang terbang ke Bollywood. Apa cerita Okey, go! Yay! धूप से निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया. Baiklah, istimewa minggu ini Melody bawakan cerita artis luar negara. Siapa yang tidak kenal Raja Bollywood kesayangan ramai, Datuk Shah Rukh Khan. Kenal Shah Rukh Khan tak? Kenal. Tahu tak cerita baru-baru ni yang pasal anak dia tu? Oh, anak dia yang kena tangkap tu kan? Betul. Dia buat parti dekat atas boat, is it? Dan kita orang tahu yang dia dah diikat jamin tu. Lepas tu dia dirilis untuk sambutan Deepavali. Cik kita membesar dengan dia semua. Dia dapat tahu macam ni tak best lah. Harap-harap dia orang boleh settlekan cara elok lah. In an exclusive news break, we told you on Monday about how top legal eagles have been flown in from the capital as part of Team Arvind Khan's legal strategy, with a marathon hearing expected at the Bombay High Court today. Baru-baru ini kecoh mengenai berita anak lelakinya Aryan Khan yang ditahan bersama 7 rakannya yang lain ketika sedang berhibur di atas sebuah kapal persiaran di pantai Mumbai pada 3 Oktober lalu oleh pihak Biro Kawalan Narkotik India. Menurut laporan Times of India, pihak berkuasa telah merampas 13 gram kokain, 21 gram cannabis, 22 pil metafetamin, 5 gram methadone bersama wang berjumlah 1.3 lakh rupiah. Rentetan hal itu juga, Shah Rukh Khan dikabarkan tidak tidur malam, malah pelbagai usaha dilakukan untuk membantu anaknya itu, manakala Aryan pula dikabarkan langsung tidak ada selera makan sepanjang dia berada dalam penjara kerana dia hanya akan makan makanan yang dimasak oleh ibunya, Gauri Khan. Bagaimanapun usaha ibunya untuk menghantar makanan kepada anaknya di dalam penjara pula dihalang pihak berkuasa India. Dalam perkembangan terkini, Aryan sempat menyambut Deepavali bersama keluarga selepas bebas dengan ikat jamin baru-baru ini. Apapun, kami di Melody mengharapkan yang terbaik untuk Datuk Shah Rukh Khan dan juga anaknya. Saya nak berbetulkan tak ada isu pun antara mak saya dengan Mawar sebelum ni. Kita terima hakikat di mana tidak ada keserasian dan jodoh tak panjang. I was trying to figure out who I am as a 30-year-old with all this stuff going on. I'm not the same person that I was when I wrote my debut album Plus. Kita kembali lagi dalam Melody bersama one and only Nabila Huda. Ni ada information sikit nak bagi tahu dekat korang. Dari karya agung pengarah Tosoho yang melangkaui zaman, Kuasa 3 Malam penampilkan filem-filem wira seni Allahyarham Mamat Khalil. Saksikan Rock 4, Rockers Never Die. Pukul 9.30 malam ini, Lebuh Raya ke Neraka esok 3 November 9.30 malam dan Lang Buana Khamis 4 November 9.30 malam. Lang Buana pun boleh. Maafkan saya. Legasi indah yang tiada tandingnya khas buat tontonan seisi keluarga hanya di TV9. Ading dalam ada jantung berdebar, hati berbunga. Boy, congratulations. Fizo Omar baru saja menamatkan zaman dudanya bersama dengan wanita pilihan hatinya. Dah kahwin dah dia akhirnya. Tapi kan, dalam masa kita berseronok meraikan
Fizo Omar sudah berkahwin. Ada pula timbul isu yang mengganggu yang boleh buat drop ni. Ni cerita pasal bekas isterinya pula. Pasal apa tu Kalau nak tahu, kena dengar pada mulut Fizo dengan tim Melody. Okay, go. Aku terima nikahnya Fazira binti Nazir Azrai dengan mas kahwin RM300 tunai. Teka-teki mengenai status pelakon Fizo Omar bakal menamatkan zaman dudanya akhirnya terjawab apabila beliau telah pun selamat diijab kabulkan pada minggu lalu dengan gadis pilihan hatinya. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Yang pertamanya, minta maaf pada semua dan tak bagi tahu pada semua. Kita bagi tahu selepas kahwin. Mungkin demi menjaga hati pihak-pihak lain jugalah. Lebih baik saya menjalankan yang wajib. So kali ini saya memilih dengan secara sangat bersederhana tanpa ada majlis, pergi akad nikah dan selesai. Yang wajib dah berjalan dengan sempurna. Majlis resepsinya bila? Buat masa sekarang belum decide lagi untuk buat majlis resepsi. Saya bukan seorang yang buat sesuatu untuk dapat nama di mata manusia dan netizen. Sekiranya ada, saya lebih prefer buat majlis kesyukuran, jamu semua orang kampung. Yelah, kalau sebelum ini kan ada dakwaan mengatakan faktor pencerai Fizo dengan Mawar sebelum ni kan sebab mungkin ada perselisihan faham antara ibu Fizo dengan Mawar. Nak tanyalah, mungkinlah Fazil ada ciri-ciri pilihan mak Fizo Omar sendiri. Sebelum tu saya nak tanya soalan. Orang yang kata tu dia tidur sekatil dengan saya ke? So dakwaan tu pada saya, ada yang boleh pakai, kita pakailah. Yang tak boleh pakai tu banyak, especially pakai akaun fake. Saya nak berbetulkan tak ada isu pun antara mak saya dengan Mawar sebelum ni. Kita terima hakikat di mana tidak ada keserasian dan jodoh tak panjang. Even saya dengan Mawar pun sekarang ni alhamdulillah kita dah jadi kawan baik. Benda yang buat saya tergerak hati untuk pergi ke pasal seterusnya itu pasal perkahwinan bila saya tengok betapa rapatnya dengan Mariam. Faz ni ada sifat keibuan yang buatkan dia dengan Mariam tu sangat rapat. Saya buat keputusan untuk berkahwin ni sebenarnya salah satu sebab untuk anak saya lah. Dan yang kedua, mak saya ni tak kisah. Mak saya cakap simple je. Kau nak kahwin, kau nak teruskan kehidupan, kau pilih yang terbaik. Mak tak boleh campur tangan. Masa nak kahwin tu ada tak tanya-tanya dengan Mawar? Ambil orang kata yelah nak jadi ibu kepada Mariam kan, tanya pendapat ke apa. Ada tak bagi tahu kat Mawar sendiri? Ada. Saya ada bincang, saya ada tanya Mawar, dia bagi tahu nak kahwin. And then Mawar pun dia okey. Yang penting boleh jaga saya dan boleh jaga Mariam. Saya harap sangat one day saya, Faz, Mawar, Mariam berkeluar sama-sama, makan sama-sama, dan saya doakan juga Mawar cepat-cepat dapat suami. Nak tanya, baru-baru ini kecoh apabila bekas isteri Fizo iaitu Mawar ada memuat naik gambar caption "Saya bukan orang ketiga", mengundang reaksi pelbagai netizen apabila kata Mawar ni seolah-olah mencari perhatian kala Fizo tengah bahagia dengan perkahwinan. Apa komen Fizo? Allahualam, itu IG dia, hak dia. Saya rasa tak ada kaitan dengan saya kot. We follow each other dalam IG, tapi saya ni bukan kaki scroll IG, so saya tak tahu what's going on dan apa yang dia post. Cuma komen saya, apa yang di-upload oleh Mawar, saya beranggapan tiada kaitan kena-mengena dengan saya dan perkahwinan saya. Mungkin dia ada refer kepada sesuatu yang lain lah. Mungkin pandangan Fizo sendiri apabila isu ini, ada yang katakan ialah jarang Mawar update-update sebegitu dan ada upload gambar bersama suami orang. Tak manis lah. Mungkin Fizo sebagai bekas suami nak komen. Pada saya, komen saya lah. Mungkin diorang pun di Tanah Suci. Gambar tu saya tidak menimbulkan syahwat saka. Mungkin posting gambar tu sebagai seorang kawan yang terjumpa di sana. Kami cuba dapatkan Mawar Karim untuk mendapatkan penjelasan berhubung posting berkenaan, namun tiada sebarang respon yang diterima. Oleh itu, kita dengarkan apa pula kata Ashraf Muslim. Bagi saya sekawan mungkin untuk bergambar untuk diri sendiri kan. Jadi untuk saya cakap niat dalam hati dia saya tak tahulah kan. Sekawan itu biasalah. Kalau netizen nak cakap apa tu saya minta maaf lah. Kalau itu tindakan saya salah ke apa. Tapi manusia kita sebagai rakan-rakan artis, rakan-rakan sahabat semua itu tak ada masalah. Nampak kat situ macam jarang tau Mawar mengupload gambar-gambar bersama dengan lelaki. Tiba-tiba letak gambar dengan Ashraf Muslim dan letak caption sebegitu mengundang pelbagai reaksi peminat yang mengatakan tak manis lah
upload dengan suami orang. Adakah Mawar ni bakal menjadi isteri ketiga untuk Ashraf Muslim sendiri? Allahu Akbar, itu saya tak tahulah. Tuan terjumpa je dekat sana, dekat Jeddah tu. So jadi tak pernah terfikir benda-benda macam ni kan. So dalam gambar posting pun saya tak pernah terfikir. Kita kerja as a friend. Bagi saya bukan satu isu untuk saya. Banyak lagi isu-isu lain yang lebih penting perlu dipikirkan. Mungkin tak sengaja ke kita tak tahu kan. Tapi bagi saya kita pergi positif. That's it. Penyanyi Ed Sheeran mengumumkan yang diri dia positif COVID-19. Oh, dia pun COVID fighter ke? Jadi nak tahu ni pasal dia nak lancarkan album. Tapi secara virtual atau di rumah? Macam mana tu Okay, Fifi, you go. Penyanyi dan penulis lagu Ed Sheeran melancarkan album keempat berjudul Equals. Dia pernah memenangi 4 trofi Grammy dan menerima sebanyak 14 nominasi sejak mula aktif tahun 2004. Dan melodi secara eksklusif menemubual penyanyi yang berasal dari United Kingdom itu. Congratulations on your new album Equals. Tell us the difficulty throughout your journey to complete this album. I didn't really want to just do a collection of songs that might work on radio. I wanted it to be a journey from track 1 to track 14 and take the listener through my life, I guess. So maybe how that you can tell us the experience when you write the songs for this album. I wanted to feel an emotion on every single song. Every song make me feel embarrassed at points or scared to say that thing or excited to release. I wanted to feel something like exciting on every song, I guess. You start writing and recording this album on June 2017. Why it takes so long, the process to finish this album? I think I've sort of put a lot of pressure on myself from the success of the last 3 solo albums and can't just write any ballad now. And the ballad that I write has to be different but better than perfect, or different but better than Thinking Out Loud. And the first single has to be different but better than Shape of You. You know, like there's so much pressure on making an album better than the last one that I just wanted to take my time with it. And I don't know if it will be as commercially successful, but it's definitely a better album. On August 19, you're posting on Instagram and the caption is, I have been through love, loss, new life, grief and everything in between. Tell us the story behind the caption. Well, I started writing it when I was 26 and I felt I was quite carefree and just traveling and making music. And then, you know, I fell in love deeply. I got married. I had a child. I had one of my best friends pass away and I turned 30. And I was trying to figure out who I am as a 30-year-old with all this stuff going on. I'm not the same person that I was when I wrote my debut album, Plus. What Equals means to you? It just feels like the end of some equation. The end of something, but also the start of something. Equals is very much like the end of an equation, but the start of an answer, if that makes sense. You have done some work for other artists recently, for BTS, Rita Ora and Justin Bieber. What does make any difference when making music for someone else and for yourself? I actually find it more fun to write music for other people because there's less pressure. Whenever I'm writing for myself, I'm second guessing it because I'm already viewing where it sits on the album or like where I'm going to be when I release it. If you're writing for someone else, like Permission to Dance for BTS, it's just a fun song. It's just fun and upbeat, and you know that BTS are going to kill it because they are amazing at dancing, amazing at singing. They're a fun pop band, and I don't even have to second guess that song. I just go, this song will work. I like this. Shout out to my Malaysian fans, and I hope you enjoy it, and can't wait to be back in Kuala Lumpur to do a show. I don't know when that will be, but it will be sometime in 2023, and I love you all. I would say a lot of things happen dan yes, I mess things up. Tapi nak kata curang ke apa tu, push that aside. Of course, I thought macam being with him is a risk. But what I like to do, saya suka take the risk. Agak terbuka berkongsi kisah cinta bersama penyanyi Shalma Iliana, Ismail Izani baru-baru ini dikabarkan sudah putus cinta. Kenapa ni Mael? Jom kita tanya tuan punya badan sendiri, apa sebenarnya yang terjadi.
khabar angin mengatakan baru-baru ni you dah putus dengan Syama Elena, so kita nak dengar sendiri daripada mulut Mail, betul ke? Yes, betul. But in the same time, saya rasa kita orang choose our own path, which is saya pun banyak lagi benda yang saya nak explore and experience. Same goes to Yana. We are still friends. That is a good thing. A lot of things happen, and for me, I just need to find myself more lah. Sebelum ni you pernah sekali dah terpalit dengan viral 6 kali curang dengan bekas teman wanita you kan? So kali ni adakah berpunca daripada isu yang sama ataupun Yana ke ada someone else? Saya boleh katakan I did my mistakes, I messed up, but in the same time saya tak nak cakap yang I will learn from my past ke apa ke, because for me right now apa yang saya fokus on is myself, my family and people around me yang bagi saya good energy. Kita orang ni masih muda and there's a lot of things yang we are still learning. It's okay. Me and him, we have a long way to go. So whatever happened between us, I think tak ada kerugian apa-apa pun lah. Dia cakap tak ada kerugian, tapi kita tahu Mail ada belikan you cincin belian. Sebelum ni bila kata break tu mesti ada adegan pulangkan barang aku balik. Dia so bagi saya gift, saya pun selalu bagi dia juga. So it's fair already there, you know. Tak perlu pun kau nak saya nak bagi balik ke apa ke lagi pun. Cincin tu dah tak ada dengan saya dah pun. Maksudnya cincin dah tak ada tadi? Tak ada dah, tangan saya kosong lah. You dah pulangkan ke apa? Nak kata pulangkan tu tak adalah. Adalah tragedi berlaku. One thing that happened to that ring, that time kita orang pergi camping dengan ramai-ramai kawan semua. So masa kita orang mandi sungai tu, I cakap kat dia, let's just throw this ring lah. So that's the moment lah. And bagi saya, that was a very hard moment for me. But saya rasa it's a good thing it happened to her. Saya happy sangat tengok dia because she's motivated. Dia lagi banyak activities with her family as well, her friends. So that is a good thing lah. Kalau bekerja sama tu nampak professional, tak nampak pun macam putus cinta. Oh, tak adalah, saya happy. Tak adalah, I'm very happy. I would say I have become a whole different person sekarang ni, and saya rasa saya makin confident, saya makin happy, saya lagi boleh fokus dengan diri saya sendiri. Saya tak nak lah, saya memang paling malas nak bergaduh dengan siapa-siapa pun kat luar sana. Macam Mail sendiri secara personalnya sekarang ni masih menyayangi Yana atau tidak? Of course, I do. I love her so much. She means a lot in my life. Syama Elena ni seorang yang banyak ajar saya banyak benda, and she changed me into a person that saya tak pernah ada dalam that position. And for me to be around her, saya rasa I'm a better me. Jadi berdasarkan jawapan yang you berikan ni, macam you banyak meletakkan kesalahan pada diri you berbanding kesalahan pada Yana. Adakah curang itu terjadi sekali lagi dalam hubungan kali ni? I would say a lot of things happen, dan yes, I mess things up. Tapi nak kata curang ke apa tu, push that aside. The main thing is maybe we are still young and we need to explore more. Maybe this is a sign daripada Tuhan nak suruh saya more focus on myself and my family, especially my parents. Sebelum you muncul dalam hidup Mail, kita tahu Mail pernah terpalit dalam kontroversi. Apa yang membuatkan you boleh menerima Mail? Setiap manusia tu, they have their own story. So saya memang jenis saya tak suka judge orang lah. Okay, you pernah buat macam tu dekat girls and all that. I've always believed in him. Of course, I thought macam being with him is a risk. But what I like to do, saya suka take the risk. Bila saya ambil the risk, saya tak kerugian, saya lagi gain. No regrets. You rasa hubungan you dengan dia akan boleh pergi lagi ataupun you rasa memang dah tak sinar dah? For now memang tak, sebab saya rasa selagi saya tak ready, I will never go back to her. I'm tired of proving that I'm worth it. I'm tired of proving yang I'm not a mistake, and saya penat dah untuk sakitkan hati sesiapa. So bagi saya, this is a time where saya akan cari space untuk diri saya sendiri, and insyaAllah kalau saya dah ready, then I will love her. Why so sad? Jawapan. Berikan ku peluang, sila ku takkan ulang, itu janjiku. Ya, Mail pun secara terbuka berkongsi kisah cinta dia, dah beli cincin belian untuk Yana, tuk-tuk putus pula. Pada saya, hadiah tu adalah rezeki dia. Tak apa. It's normal lah. Nak menyatakan kasih sayang tu. Saya tak rasa macam Mail benci Yana tu, Yana benci Mail macam mana pun sekarang ni. Pasal yang diorang hadapi sekarang adalah pasal untuk menentukan ke arah mana hidup mereka. Saya pernah tanya Mail, kenapa you mesti nak declare you ni dah ada girlfriend? Most of celebrity, diorang kalau lebih nak sembunyi. Tapi dia kata sebab dia sayang Wan tu, saya nak hidup macam remaja biasa. So, saya pun no comment lah. Betul jugalah dia nak merasai kehidupan yang biasa. Mail ni memanglah dia akan jumpa ramai perempuan, ramai orang. Jadi lelaki, tolonglah jangan janji you are my everything, you are my only one. The next 3-4 months dia ada another one. And then saya cakap dengan Mail, you jangan sakitkan hati anak orang kata apa. Jangan. Mama tak nak, mama tak suka. Because mama sangat pentingkan perasaan orang, sebab mama juga ada perasaan. Saat yang bahagia datang sekejap saja. Amboi, si jeling-jeling. Nampak? Too much tak bosku hari ni. Kemain dia tarik kening kita sampai atas ni. Puas ke tidak? Okey, nampaknya kita sudah berada di akhir rancangan. Berada ke? Okey, macam mana? Puas hati ke tidak? Suka ke tak? Kalau tak suka, jangan lupa DM Melody je. Bagi tahu yang korang tak puas hati. Dan juga letak #Melody TV3. Dan jangan lupa berapa kali Mada nak remind. Follow Instagram Melody TV3 ataupun di Twitter Melody TV3
Official. Okey, sampai di sini saja. She pun nak pergi makan, she nak bersukaria sebab Sunday is a fun day kan. Jadi tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Okey, Libas. Ha.